Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi dalam Learn and Play with Dr. K. Okey, pada hari ini saya akan terangkan atau ajarkan tentang pengaturcaraan menggunakan Arduino. Sebab kita lihat pada zaman sekarang ni, even tu dekat sekolah rendah sekalipun, sekolah rendah, sekolah menengah, kan? Ramai yang gunakan Arduino. Mereka rata-ratanya mula berjinak-jinak dan ingin mengetahui apa itu Arduino dan macam mana ingin menggunakan Arduino. Tetapi sebelum saya pergi lebih lanjut tentang penggunaan Arduino dan pengaturcaraan menggunakan Arduino, kita kena tahu dulu apa itu Arduino sebab mostly tak tahu apa sebenarnya Arduino ini dan macam mana Arduino itu berfungsi sebenarnya. Jadi pada hari ini, topik kita hari ini simple saja di mana saya hendak terangkan apa itu Arduino. Okey, Arduino sebenarnya merupakan sejenis papan pembangunan ataupun development board. Dia bukannya kita boleh katakan dia microcontroller, tetapi dia merupakan development board di mana di dalamnya ada microcontroller yang menggunakan microcontroller tu sejenis apa? Jenis Atmega 328 di mana ia adalah keluaran oleh Atmel. Okey, nanti saya terangkan apa itu microcontroller. Dan ia banyak digunakan untuk pelbagai tujuan pada zaman sekarang ni. Contohnya kita nak buat smart farming, nak buat smart home, nak buat controlling automatic dan sebagainya. Di mana ia merupakan satu alat yang digunakan untuk mengawal elektronik. So, apa-apa berkaitan dengan elektronik, ia boleh digunakan untuk mengawalnya. Okey. Dan dia juga menjadikan sesuatu litar itu lebih mudah untuk dibina dan boleh berfungsi dengan lebih baik. Okay, kalau kita lihat berfungsi lebih baik itu ialah di mana dengan satu litar dia boleh berfungsi dengan bermacam-macam. Satu litar saja tetapi fungsi dia boleh bertukar bermacam-macam dengan hanya menggunakan pengaturcaraan sahaja. Di mana kita ubah atur cara tetapi litar yang sama fungsi dia akan bertukar-tukar. Dan di mana pengaturcaraan yang digunakan oleh Arduino adalah C++. Okey, contohnya kita sebagai contoh mudah macam mana kalau kita nak buat satu litar elektronik untuk hidupkan LED apabila switch ditekan. Okey, pertama sekali mestilah kita nak kena bina satu litar skematik. Okey, kita dah lakar litar skematik di mana kita punya power supply iaitu kita punya bateri 9 volt, mana kita ada resistor untuk hadkan pengaliran arus dan kemudian kita ada switch ataupun push button dan sebagai LED. Jadi litar ini di mana bila kita tekan switch tersebut, maka LED tersebut akan menyala. Itulah kita punya tujuan kita untuk bina litar ni. Okey, langkah kedua kita cari bahan. Okey, bahan-bahan dia ialah contoh kita cari bateri, kena cari wire sebagai jumper dia nak sambungkan antara komponen-komponen tu, perentang, cari LED dan cari switch. Okey, kita cari bahan. Kemudian barulah kita bina dan uji litar tersebut. Okay, kita bina berdasarkan sambungan skematik yang telah kita bina tadi. Bina-bina kita uji. Okey, jadi. Okey, maknanya kita punya litar elektronik kita dah jadilah, kita dah uji. Tetapi apabila akan muncul masalah bila kita nak buat bina litar yang lain. Okey, kita terhad, kita punya peralatan terhad tetapi kita rasa kita dapat satu tugasan untuk bina lagi litar elektronik yang lain. Di mana kita perlu bina satu litar elektronik di mana kita perlu buat LED tersebut berkelip-kelip dan kadar kelipan tersebut boleh dikawal selemasanya. Dan pada masa yang sama, kita punya barang kita terhad. Dalam kita macam mana kita nak buat? Dan di situlah kita rasakan pentingnya micropengawal ataupun microcontroller ni lah. Sebab apa? Microcontroller ni boleh menyelamatkan keadaan kita. Yeay! Jangan risau. Sebab apa? Dengan benda yang sama, dengan bahan yang sama, kita dapat mencipta satu lagi litar elektronik yang mana fungsi dia berbeza. Okey? Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang macam mana Arduino dan sebagainya, kita lihat dulu apa itu microcontroller ataupun micropengawal sebenarnya. Okey, senang cerita, sebenarnya kita boleh bayangkan satu komputer, bayangkan kita ada komputer, tetapi komputer itu berada di dalam microchip ataupun IC kita. Senang macam tu. Komputer, kita saiz kecil kan saiz dia jadi micro, duduk dalam IC ataupun microcontroller kita. Itulah sebenarnya microcontroller. Sebenarnya di dalam microcontroller kita ada memori, dia ada RAM, ada ROM. Dari input output juga ada di CPU. Bayangkan sama macam komputer cuma saiz dia saiz mini, saiz kecil. Senang cerita macam tu sahaja. Cuma bezanya di dalam microcontroller ni dia perlu diprogramkan lah.
Okey, dia perlu diprogramkan dan disambungkan kepada komponen input dan juga output. Jika kita lihat di sini, kita ada komponen input. Okey, kita ada input. Okey, input kita boleh bersifat digital ataupun analog. Okey, yang ini saya akan terangkan di dalam video yang akan lain lah. Okey, kita ada input. Di mana input ni kita akan proses menggunakan microcontroller kita. Okey, dan seterusnya berdasarkan input tersebut kita akan mendapat output. Okey, kita akan dapat output yang telah diproses oleh microcontroller. Okey, contoh perumpamaan yang paling mudah saya bagi dalam tubuh badan kita sendiri. Okey, pertama sekali ialah contoh kita ada input mata. Di mana first sekali kalau kita jalan-jalan dekat jalanan, tiba-tiba kita nampak duit. Di mana input kita adalah mata kita. Dan kita daripada input mata itu, otak kita akan menerima input dan dia akan proses. Apa kita nak buat dengan duit tersebut? Aku nak kena ambil duit tu dah. Jadi otak kita ni persekala kita punya satu badan kita ni sebenarnya dikawal oleh otak. Okey, dikawal oleh otak. Otak akan proses. Jadi daripada mata, otak akan proses. Okey, tangan kau ambil duit tu. Jadi tangan kita secara automatik akan ambil duit tersebut. Sekarang dia akan proses lah. Otak kita akan proses sama nak ambil duit ke, ataupun kita nak sepak duit tu ke, ataupun kita nak letak ke tepi ke duit tu. Jadi kita ada banyak proses. Jadi salah satu proses dia ialah kita akan ambil duit tu, mungkin kita akan simpan dalam poket kita. Okey. Itu perumpamaan yang mudah. Okay, kita boleh katakan kita ni sebenarnya adalah satu komputer yang berjalan dan kita boleh berfikir dengan lebih baik. Okey. Jadi ni contoh lain Contoh lain yang saya bagi dengan menggunakan microcontroller. Okay, first kali lah input. Contohlah kita ada input. Input kita adalah switch di mana bila kita tekan switch, microcontroller akan menerima input signal daripada switch tersebut. Okey, dan kemudian dia akan menghantar signal kepada output untuk nyalakan berdasarkan input yang diterima. Contoh apabila switch ditekan, okey, dia akan hantar signal kepada microcontroller dan microcontroller akan hantar signal kepada output untuk nyala. Sama juga dengan yang bawah ni. Okey, yang ini merupakan gas sensor. Okey, contohlah sensor tersebut dia detect gas. Okey, ada gas, dia terima signal gas dan kemudian dia akan hantar signal kepada microcontroller kita. Dan seterusnya microcontroller akan hantar signal kepada output untuk bunyikan buzzer supaya sebagai alarm lah. Itulah contoh mudah. Dari input, ada proses, ada output. Okay, dia sangat-sangat mudah saja sebenarnya. Okey, tetapi bila kita lihat pada situasi yang awal tadi, macam mana pengawal mikro ataupun microcontroller tadi dapat selesaikan masalah tadi. Contoh kita ada dua litar yang berbeza. Kita nak tukar contoh daripada LED, kita nak hidupkan LED menggunakan switch, tiba-tiba kita nak buat LED blinking yang berkelip-kelip. Of course kita kena tukar litar tersebut. Okey, litar tersebut bertukar sama sekali bentuk dia. Okey, bila kita lihat di sini, okey, daripada litar yang sangat simple bertukar litar yang sangat complicated dan kita memerlukan beberapa komponen tambahan. Kita ada kapasitor, kita ada inverter, okey, dan ada lagi satu resistor. Jadi kita di sini memerlukan komponen tambahan dan juga litar tersebut perlu berubah sama sekali untuk dia berfungsi dengan berbeza. Okey, tetapi dengan menggunakan bantuan pengawal mikro ataupun microcontroller ni, kita dapat buat kedua-dua litar dengan mudah. Di mana kita tak perlu pun komponen tambahan lain, hanya menggunakan microcontroller. Okey, bahannya sama, tambah dengan microcontroller saja. Okey, dan juga kita tak perlu pun buat ubah sambungan litar tadi. Dengan sambungan litar yang sama, kita dapat dua fungsi yang berbeza. Malah bukan dua fungsi. Kita boleh buat macam-macam fungsi dengan menggunakan litar sambungan yang sama. Itu saya akan tunjuk pada video yang akan datang. Okey. Tapi kita risau. Okey, bila kita tengok microcontroller tu, banyaknya kaki. Kita dah mula risau, macam mana aku nak gunakan microcontroller ni? Kita rasa, tak boleh ni. Rasa dah mula give up. Tak boleh lah, tak pandai lah nak guna banyak sangat kaki nak gunakan. Okey. Jadi bila tengok dia punya data sheet dia, tengok kaki dia kaki mana kan. Ni kaki pertama apa benda, kaki kedua apa benda. Tengok data sheet dia, lagilah bertambah risau, menitik-nitik peluh. Lagi rasa, lagi tak boleh buat, lagi tak faham kan. Rasa memang tak nak gunalah controller ni. Tetapi anda jangan risau. Sebenarnya itulah sebab development board ataupun papan pembangunan dibina. Memudahkan kita untuk menggunakan microcontroller tersebut supaya ianya lebih mesra pengguna dan semua orang boleh gunakan microcontroller tersebut. Dan sebab itulah wujudnya
Arduino, wujudnya BeagleBoard, wujudnya ChambiBoard, okey, yang direka oleh developer lah untuk memudahkan kerja kita semua. Okey? Jadi bila kita lihat di sini, okay, instead of kita guna microcontroller ni secara direct, okay, Arduino ataupun papan pembangunan ini telah memudahkan kita untuk mengakses setiap pin ini dengan menggunakan pin-pin yang telah direka di tepinya, di mana mereka telah memudahkan kalau nak gunakan digital di sini, analog di sini, kalau nak masukkan voltan di sini, ground di sini, okay, nak masukkan USB di sini, maka segalanya jadi mudah. Itulah sebabnya Arduino ataupun papan pembangunan ini dibina bagi memudahkan semua orang boleh menggunakannya dan dalam masa yang sama dapat menjadikan litar tersebut lebih pintar dan juga lebih senang untuk dibina dengan menggunakan pengaturcaraan. Okey, saya rasa setakat ini sahaja video saya untuk pengenalan kepada Arduino. Dan pada masa akan datang, saya akan cerita lebih lanjut tentang macam mana kita nak guna Arduino ini dalam kita punya litar elektronik kita. Okey, sehingga kita berjumpa lagi bersama saya, Learn and Play with Dr. K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.